أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Nazim Masjid, kepada ustaz-ustaz selaku imam, kepada tuan-tuan guru, para asatizah, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah taala masih lagi memberikan kita ruang dan peluang untuk kita bersama-sama pada pagi ini. Tuan-tuan, terkesan ketika mana imam ustaz kita tadi baca surah An-Nasr. Tuan-tuan, bila mana disebutkan فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. Allahumma salli ala Muhammad. Bila mana ada satu pekikan suara, tuan-tuan, saat itu saudara, yang mana orang akan lari daripada saudaranya, akan lari daripada bapa dan emaknya, akan lari daripada anak-anaknya, tuan-tuan. Dan kat situ kalau kita tengok antaranya di dalam tafsir Ibn Katsir, dia kata apa di dalam satu hadis, sama ada hadis ataupun periwayatan saya lupa, tuan-tuan, berkaitan dengan bila ditanya, suami bertanya kepada isterinya, apa pandangan kamu terhadap aku? Kata sang isteri, engkau adalah orang yang baik, suamiku yang terbaik. Ketika mana suami pun bertanya, bagaimana kalau seandainya engkau berikan sedikit daripada kebaikan kamu itu kepada aku? Dia kata apa? Pada waktu ini sendiri-sendiri. Tuan-tuan, dekat masa kat situ dia kata apa? Pada masa ini sendiri-sendiri. Kerana aku tidak mengetahui apakah kebaikan aku itu melebihi daripada dosa-dosa yang aku lakukan. Tuan-tuan, dengar yang tu saya takut kat sana, tuan-tuan. Itu pasal kita ni kalau boleh, tuan-tuan, sebagaimana Allah Ta'ala berikan kita ruang dan peluang untuk membuat kebaikan, jangan kita tangguh-tangguhkan. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar. Suku macam saya juga lah, tuan-tuan, Allah Ta'ala tegur saya melalui kesakitan, tuan-tuan. Tetapi alhamdulillah, tanda Allah Ta'ala masih ingat pada kita. Saya kena stroke sebenarnya, tuan-tuan. Saya kena mild stroke. Jadi mata saya tak berapa nampak. Dia ada double, jadi saya tak boleh nak tengok tuan-tuan banyak. Jadi kalau saya pandang ke atas, saya boleh pening, tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala masih lagi berikan saya ruang dan peluang. Tuan-tuan, doakan saya untuk saya terus istiqamah dalam beramal, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Di dalam satu syair Arab, tuan-tuan, kalau tengok kat sini adalah Syekh Mansur, kata apa? Sa'uqbilu ya khaliqi min jadid kama
ربي وأمهلتني وتسترني ربي أني عنيد لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسى كل حين يزيد فقد قلت في الآي لا تقنطوا وإن تعف عني فذا يوم عيد وإن تعف عني فذا يوم عيد. Antara syair dikata apa? Ya Allah, aku datang dengan dosa sekali lagi, duhai penciptaku, sebagaimana yang engkau inginkan, duhai sesembahanku. Aku berharap engkau menerima permintaan maafku, balasan syurga yang kekal dan tambahan nikmat daripadamu. Aku telah bermaksiat, asaituka Rabbi wa amhaltani. Aku telah bermaksiat kepadamu, wahai Rabbku, namun engkau berlaku lembut kepada aku, dan engkau tutup aibku, padahal aku adalah hamba-Mu yang durhaka. Sungguh engkau maha pengampun lagi maha menyintai, duhai Rabbku, maha penyayang kepada seluruh makhluk dan hamba-Mu. Ataituka ya khaliqi baki. Ya Allah, aku datang menemui wahai Rabbku dengan air mata ini, dan air mata penyesalan ini setiap saat senantiasa bertambah. Ya Allah, sungguh engkau berfirman seraya menyeru, janganlah kalian berputus asa. Jangan sekali-kali berputus asa untuk mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika engkau memaafkan diriku, ya Allah, maka itulah hari kemenangan bagiku. Dan itu yang dikatakan, wa in ta'fu anni fadha yawmu 'id. Itu di antara bentar syair yang disyairkan oleh Syekh Mansur Sallallahu. Mudah-mudahan tuan-tuan pada pagi ini Allah Ta'ala terima amalan kita semua, tuan-tuan. Dan jangan kita cepat apa orang panggil puas hati dengan amalan yang kita ada. Jangan kita takut, tuan-tuan, takut amalan kita itu tertolak. Baik, kita sambung di dalam belajar kita di dalam ensiklopedia solat. Tuan-tuan, antaranya yang telah kita bincangkan adalah berkaitan dengan hadis kita belum bincang hadis daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tidak? Hadis daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala kana li min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam madkhalani fakuntu idza ataituhu wa huwa yusalli tanahnaha li. Ini dah sudah ke tanahnaha li ini berdehem dah? Dah? Dah sudah tak? Belum lagi? Tak apalah. Baik, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dia berkata, kana li min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam madkhalani fakuntu idza ataituhu wa huwa yusalli tanahnaha li, rawahu an-Nasa'i wa Ibnu Majah.
sedikit berkaitan dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia ni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah sebagai menantu baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia juga adalah sebagai sahabat paling kanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Saudara baginda sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau kita tengok Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ni tuan-tuan, satu ketika ni dia tuan-tuan, antaranya dia belajar Al-Quran direct daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara orang yang belajar daripada Ali bin Abi Thalib ialah Abdurrahman As-Sulami. Abdurrahman As-Sulami dia antaranya lah. Kemudian dia pernah, antaranya kata Ali bin Abi Thalib ni, kata para sahabat, punca ilmu pada kalangan para sahabat, punca ilmu tuan-tuan. Kalangan para sahabat siapa dia? Umar Al-Khattab. Lagi siapa dia? Ali bin Abi Thalib. Kemudian Abu Abdurrahman tak silap dia, ataupun Abu Abdullah. Tuan-tuan, itu di antara kata di antara puncak ilmu para sahabat. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga, kalau kita tengok pada satu ketika ni dia membersihkan Baitul Mal, kemudian dia solat di dalam Baitul Mal. Kemudian dia kata mudah-mudahan menjadi saksi bahawa aku tidak pernah mengambil sedikit pun harta orang muslim. Itu dia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sedikit berkaitan dengan Ali bin Abi Thalib. Tuan-tuan, hadis ni diterangkan apa dia? Kana li min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah aku ni. Dia kata apa? Man dakhalani fa kuntu idza ataituhu wa huwa yusalli tanahna ali. Ada dua waktu dah masuk ke rumah untukku daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, yakni baginda mengizinkan masuk ke dalam rumah. Sebelum saya lupa tuan-tuan, kan tadi imam kita baca apa tadi? Habis bagi salam dia baca surah Al-Isra ayat yang ke-111, kan? Qulillah alhamdulillah. Saya tak ingat dia baca tadi alhamdulilladzi ila akhir. Dia kata ya Allahu akbar, yukabbirhu takbira, yang ujungnya kan, tidak? Dan agungkanlah ia dengan seagung-agungnya, kan? Ada di dalam satu hadis daripada Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bagaimana masa dia kecil-kecil, dia kata bagaimana untuk mengetahui baginda sudah habis solat. Antaranya kata apa? Baginda akan bertakbir, Allahu akbar, kemudian astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali, 3 marrah. Tuan-tuan, berpasan tak ayat tu disebut dan agungkanlah, yukabbirhu takbira, dan agungkanlah ia dengan seagung-agungnya. Tuan-tuan, betul dah tu. Walaupun kalau kita tengok ayat tu tidak pun dibaca, namun di situ para ulama letakkan tuan-tuan, yakni agungkanlah seagung-agungnya. Apa yang kita perlu buat? Habis salam, dengar ayat tu tuan-tuan, kita pun kata Allahu akbar, agungkanlah dengan seagung-agungnya. Allahu akbar, Allah Maha Besar. Tuan-tuan, dah kita dengar imam baca je, tak? Maka kita pun ambil ayat tu, yakni agungkanlah dengan seagung-agungnya. Allahu akbar. Nak kita bacalah pelan-pelan dah lah, jangan pekik pula kat situ. Allahu akbar. Itu di antaranya lah. Kalau kita tengok baik, dia kata apa? Ada dua waktu masuk ke rumah untukku daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan jika aku mendatangi rumah baginda sallallahu alaihi wasallam sementara baginda sedang salat, maka kata apa? Tanah nahali, baginda akan berdehem kepada aku. Isu berdehem, akan berdehem. Maka di situ yang disebutkan. Baik, hadis ni cuma di sini ada ada yang kata hadis ini adalah hadis yang hasan. Ada hadis yang hasan, ada yang kata dhaif. Sebahagian ulama hadis lah. Dan
Ada pun kalau kita tengok antaranya, kenapa? Kerana di situ ada perselisihan berkaitan dengan matan. Berbagai pendapat yang dia. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam kata ada yang matan yang ada menyebutkan baginda bertasbih. Dan baginda bertasbih, subhanallah. Dan maka dalam hal ini kata apa? Cumanya ulama meletakkan yang hadis berdahem itu lebih atas daripada hadis yang bertasbih. Begitulah. Maka kata apa? Di situ yang diletakkan, adakah berdahem itu membatalkan solat? Macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan banyak kali tak berdahem dalam solat? Tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak hukum berdahem itu bagaimana? Kalau tuan-tuan tengok di dalam Munyatul Musalli, Munyatul Musalli, di antara perkara yang boleh membatalkan solat adalah berdahem. Boleh maklum tak? Cumanya sebahagian pendapat nyatakan tidak batal. Kerana apa? Kerana berdahem itu bukanlah terdiri daripada ucapan. Pasal diklasifikasikan. Tuan-tuan ingat tak dulu kita berkaitan dengan solat ni terdiri daripada 4: takbir, tasbih, tahmid dan juga qiraatul Quran. Selain daripada itu tak boleh. Termasuklah ulama kata berdahem. Namun di situ dia kata apa? Berdahem ni sekiranya tanpa ada keperluan, maka dia boleh merosakkan solat. Gitu pula tuan-tuan. Boleh merosakkan solat. Bahkan kalau kita tengok, dia juga boleh membatalkan solat. Maka tanpa ada keperluan, daripada hemanjang dia start daripada solat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Rupanya dia bagi syarat kat depan, oi, lepas ni kita minum teh, katanya. Dia ada imam pun dah panjang pula, dia kata, ya aku tahu, katanya kan. Tak boleh tuan-tuan, dia merosakkan solat, bahkan dia boleh membatalkan solat. Tu pasal berdahem ni ada keperluan. Sekat kat sini, payah nak baca, nak imam pula. Kena buat gitu. Jadi maksudnya ada keperluan, kerana dia bukannya ucapan tetapi dia boleh mengganggu solat. Tidak? Betul. Kan berdahem dah. Kita tak tahu berdahem nak suruh habis cepat ke apa, dia tak tahu. Allahumma salli ala Muhammad. Baik tuan-tuan. Baik, kita tengok kat sini hadis ni dia terang. Kat sini sebenarnya banyak maksud. Banyak maksud. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, maaflah tuan-tuan, mata saya tak apa tadi. Saya tak boleh tengok tuan-tuan pasal saya tengok masjid ni penuh sebenarnya. Dia jadi nampak dua je semua kan, padahal tak pun separuh kan. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Dia kata apa dekat sini? Hadis ini diriwayatkan pula daripada jalur periwayatan yang lain, yang lemah. Kata Imam An-Nawawi menilainya dhaif dalam kitab Al-Majmu'. Baik, kita tengok tuan-tuan, nah hali itu dah berdahem kepada aku. Baik, hal yang kita boleh ambil daripada hadis apa dia? Antaranya adalah hubungan erat di antara Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra kepada pakcik baginda sallallahu alaihi wasallam dan suami kepada putrinya. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan nampak dia nak terangkan tu pasal apa? Putri kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, menantu lah kiranya. Juga sahabat yang paling istimewa pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan nak bagi tahu yang tu. Kemudian dan kerana itulah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu diberikan keizinan untuk masuk ke dalam rumah baginda 2 kali. Dia bagi masuk. Dia bagi keizinan. Kita nampak tak pasal apa? Dia nak bagi tahu kita, mu rapat kau dengan aku, mu ni menantu aku, apa nak bagi, nak macam kita lah tuan-tuan. Kita ada menantu dan kita ada rapat, atau kita ada saudara adik-beradik yang rapat sangat dengan kita ni, rapat sangat gitu. Pun begitu nak masuk dalam rumah tuan-tuan, kena ada keizinan.
Dapatlah macam mana pun, tak kira lah. Adik-beradik kandung, tak kira. Selagi mana dia tidak mendapat keizinan daripada kita untuk masuk ke dalam rumahnya, tak boleh masuk. Itu di antara. Itu dia kata kalau kita tahu daripada perihal akhlak dan adab. Tuan-tuan. Dah. Kemudian kata apa? Yang kedua yang kita boleh lihat adalah tentang berdeham. Kata kalau kita tengok dalam penulis kitab, dia menuliskan berdeham di dalam solat tidak membatalkan solat sekalipun timbul daripada dua huruf, kerana dia bukan bentuk ucapan. Cuma kalau kita tengok, tidaklah sewenang-wenangnya kita boleh berdeham, yakni di atas keperluan. Seandainya tidak, dia boleh merosakkan solat dan juga membatalkan solat. Itu dia tuan-tuan kena ingat kat situ. Dah. Baik. Pasal dia boleh mengganggu solat, betul tak? Berdeham dia boleh ganggu solat tak? Kalau tak kita ganggu solat, pasal dah. Dia ni memanjang deham tu, siku tu. Kan. No. Yang ketiga, apa dia? Ketiga adalah tidak boleh masuk ke rumah seseorang kecuali diizinkan. Diizinkan. Sekalipun ia merupakan orang yang terdekat, tak kisahlah. Kita sebagai pak menantu pun tak boleh masuk rumah menantu kita selagi mana tidak mendapat keizinan daripada menantu. Tuan-tuan, Allah Akbar. Tuan-tuan, Islam jaga benda ni. Dah. Allah Akbar. Ini saya tengok kadang-kadang sakit hati tuan-tuan tengok cerita Melayu. Cerita Melayu tu kan. Mak dia tak suka pilihan menantu, pilihan anaknya. Orang tak suka. Tu macam-macam dia buat kan. Macam cerita macam apa nama? Ibu mertuaku kan. Kan tuan-tuan pernah tengok ibu mertuaku? Saya kalau tuan-tuan tak pernah tengok tu, tak tahu tahun bila tuan-tuan lahir. Macam-macam lah tuan-tuan. Macam cerita jalan sesat ke syurga lah, bagai kan. Tak apa-apa lah cerita. Baik. Kemudian dikata apa lagi? Izin masuk ke rumah itu boleh juga tergantung kepada kata-kata. Ataupun bergantung kepada kebiasaan. Kemudian yang seterusnya adalah hendaknya kunjungan dilakukan ke rumah-rumah ni. Ke rumah-rumah dilakukan pada waktu-waktu yang sesuai. Ingat tuan, waktu-waktu yang sesuai yang diizinkan oleh tuan rumah. Ataupun yang diinginkan oleh tuan rumah. Adapun kunjungan secara mendadak, ataupun pada waktu-waktu yang tidak diinginkan oleh tuan rumah, maka perihal ini adalah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan. Kunjungan yang tidak diingini. Waktu kalau kita datang mana? Kat rumah. Aku dah datang kat rumah, tak payah datang. Jangan datang lah. Maksudnya jangan, dia tak bagi, tak izin tuan-tuan. Kalau kita pergi juga tuan-tuan, benda itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana prioriti orang rumah, yakni keluarga dia diletakkan di hadapan dahulu. Maka kita tidak boleh kacau. Datang secara mendadak pun tak boleh. Tuan-tuan bagi tahu persediaan kepada orang rumah atau rumah. Kadang tuan-tuan, orang kita lah ni tuan-tuan, dia kadang-kadang tak sempat nak mengemah rumah. Laki bini kerja, anak sekolah, basuh baju dah, bila nak pergi kerja, dia pun humban terus baju, tak sempat lipat, sama ada dalam ataupun luar. Betul tak? Faham tak? Baju dalam, baju luar. Payah dah nak faham. Jadinya bila dia balik, kita pun masuk kat rumah dia sama, tuan-tuan. Di situ yang kalau kita tengok keaiban tuan rumah. Faham tak? Keaiban. Apa dia keaiban dia? Yakni baju tadi, seluar dalam dia, seluar dalam orang rumah dia dengan baju dalam rumah dia. Maaf cakap tuan-tuan, di situ ada keaiban dia. Tuan-tuan, kita pula tengok situ ada aib, maka dekat situ syaitan main peranan. Tuan-tuan kena ingat yang situ. Tu pasal kita dalam perihal menyedai baju juga tuan-tuan, kita ni disuruh melihat dalam keadaan sekeliling. Kalau keadaan itu boleh menimbulkan fitnah, maka letak yang baju dalam tu sidai dalam rumah, jangan kat luar rumah. Gitu sekali tuan-tuan. Guru saya macam tu. Dia kalau pergi ke rumah anak-anak murid dia anak-anak murid dia tengok kalau ada bergantungan lah, sotong kering ke apa ni tuan-tuan,
Dia sound terus masuk dalam. Benda ni tak nak mau kat luar. Bukan letak kat luar ni, letak kat dalam. Gitu sekali tuan-tuan. Kerana menjaga keaiban. Gitu sekali. Dah. Allahumma salli ala. Yang seterusnya adalah berkaitan dengan disunahkan solat. Solat yakni tuan-tuan tengok baginda sallallahu alaihi wasallam solat sunat di mana? Di rumah. Apa dia solat sunat? Tuan-tuan, solat sunat ni kalau kita tengok antaranya baginda sallallahu alaihi wasallam menyarankan untuk kita solat malam ni. Pasal apa tuan-tuan? Allah Taala menyediakan satu ruang khas, bilik khas kepada orang siapa dia, yang mana dia boleh terlihat daripada luar, yang luar boleh terlihat daripada dalam, yang dalam boleh terlihat daripada luar, keluar. Tuan-tuan, keindahan dia wallahu taala alam, tidak terbayang di mata apa semua. Empat golongan. Pertama adalah golongan yang sering memberi makan. Memberi makan. Dia kalau belanja makan, dia dulu pantang tengok makan, pantang tengok makan. Macam saya lah, pantang tengok makan, lalah kena tuan-tuan darah tinggi. Itu hari saya kena sampai 200 lebih tuan-tuan. Ada 200 lebih. Allah, masa tu macam tak percaya tapi nyata. Kan baru tahu kan. Lepas tu kena tarik kat mata belah kiri pula tu. Tuan-tuan no? Itu yang saya pandang belah kanan je boleh, belah kiri jadi double. Tuan-tuan no? Lepas tu apa lagi tuan-tuan no? Yakni orang yang sering berpuasa. Sering berpuasa ni dapat ni tuan-tuan, bilik yang mana dia boleh terlihat daripada luar, yang luar boleh terlihat daripada dalam. Ni dia. Yang ketiga apa dia? Percakapan yang lembut. Orang ni dia lembut dalam perkataan. Tu pasal kita lah ni tuan-tuan, setidak-tidaknya kita kena cakap dengan lemah lembut. Cakap lemah lembut ni tuan-tuan. Bukan suruh jadi sotong. Saya tak tahulah ustaz. Semenjak bila ustaz cakap macam tu, saya pun jadi lembut. Aku support kan tuan-tuan. Dia bukan suruh gitu, cakap dengan lembut, perkataan yang lembut. Allahumma salli ala Muhammad. Ni dia dapat ni, Allah Ta'ala sediakan. Dan yang keempatnya adalah golongan yang mana orang yang sering solatul lail, mengerjakan solat malam. Ni dia dapat tuan-tuan, keistimewaan rebut tuan-tuan. Ada insya-Allah tuan-tuan. Baik. Dalam hal ni dia kata apa? Baginda sallallahu alaihi wasallam tunjukkan apa dia? Solat sunat itu di rumah. Tak solat sunat. Tu pasal tengok sini. Kita nak ambil dah. Kita ambil 7 suku kan? 7 suku. Dah ke 7 dah. Kan saya tak, lepas ni saya tak minum dah. Saya kena sekali pantang dulu lah. Makan kuih oat walaupun hati memberontak. Tuan-tuan tengok makanan orang makan nasi lemak, saya jealous dah sekarang. Ya Allah, geram ni. Tengok dia makan steak, ya Allah, geram ni aku. Geram tuan-tuan. Bukan daya. Jadinya kalau kita tengok baginda sallallahu alaihi wasallam berdidik. Macam contoh tuan-tuan, kita ni balik solat isyak kan. Ba'diyah isyak ni tuan-tuan boleh buat antaranya pergantian untuk baginda sallallahu alaihi wasallam kata apa? Lakukan solat malam. Dahulukan solat malam itu dengan 2 rakaat yang ringkas, yang ringan. Jadinya tuan-tuan boleh buat 2 rakaat ba'diyah tadi, ba'diyah isyak ni tuan-tuan boleh buat kat rumah. Maknanya tuan-tuan tidur dahulu, bangkit kemudian bila dah pukul 3 pagi, 4 pagi, tuan-tuan boleh mulakan dengan 2 rakaat ringan, yakni ba'diyah isyak. Buat ringannya Fatihah. Kemudian tutup dengan 1 witir. Tuan-tuan tetap juga digolongkan di antara orang yang membuat ibadah malam. Macam besar rahmat Allah Ta'ala ni tuan-tuan. Tengok subuh masuk lambat, pukul 6. Bagi peluang pada antum semua untuk kita buat solat malam. Biarpun tak sehebat mana. Kalau kita tengok Abdullah bin Umar, dia ada bejana air di tepi dia. Bejana air untuk dia berwuduk. Dan kata sahabat-sahabat dia kata apa? Dia setiap malam tu dia akan berwuduk daripada bejana tersebut 4 ataupun 5 kali. Setiap malam. Di antara solat ke solat itu, yakni di antara 2 solat itu dia akan membaca mushaf. Tu dia Abdullah bin Umar.
Tuan-tuan, hebatlah. Kita takkan terikut dia lah. Cuma kita nak ambil pedoman daripada dia, insya-Allah. Dan Allahu Akbar. Maknanya solat sunat di rumah. Maka di sini yang baginda tunjukkan. Namun ada ketika baginda solat sunat di masjid, antaranya solat duha, bila mana baginda pergi ke Masjid Quba. Allah Taala alam. Baik, kita tengok hadis daripada Wa'an bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala qultu li Bilal kaifa ra'aita an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah ke? Yang dengan isyarat, ingat tak? Menjawab salam dengan isyarat. Ada tak? Tak. Itu dah ngangguk tu. Dah sudah. Kita pergi kepada yang seterusnya. Saya tak nak yang itu dah. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Dah betul ya? Confirm ya? Dah. Haji tu ngangguk. Dah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa hamilun Umamah bint Zainab fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha, muttafaqun alaihi wa li Muslim wa huwa yaumun nas fil masjid. Ada Abu Qatadah, tentang Abu Qatadah radhiyallahu anhu ni kata baginda sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang paling hebat di dalam berkuda adalah Abu Qatadah. Ni apa nama, Salamah Al-Aqwa dia bagi tahu hadis ni. Sahabat yang paling hebat, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, yang paling hebat di antara kami ni yang berkuda. Itu bukan loceng bunyi keluar sekolah tak? Bukan. Waktu curang orang. Baik, dia kata apa? Apa tadi dekat mana? Kuda kan? Kalau daripada pasukan pejalan kaki adalah Salamah bin Al-Aqwa. Itu yang pejalan kaki, tuan-tuan. Kalau kuda, Abu Qatadah. Abu Qatadah ni, tuan-tuan, satu ketika dia pergi bersama dengan para mujahid di dalam, dia buat perjalanan malam dia bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jalan, tuan-tuan, baginda mengantuk. Lalu baginda mengantuk, tuan-tuan, jadi tertidur di atas kenderaan, yang kuda ni kan. Yang tu, tuan-tuan. Jadi Abu Qatadah dia pun menolak perlahan-lahan tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia tak kejutkan baginda, tuan-tuan. Sampai depan lagi baginda jatuh lagi badannya. Jadi Abu Qatadah pergi ke depan, pergi ke tepi baginda, kemudian ditolaknya perlahan-lahan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tolak perlahan. Dia tak kejutkan baginda. Itu akhlak dan adab sahabat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah bila mana baginda di dalam baginda ditolak lagi oleh Abu Qatadah, sampailah ayat hadis tu panjang kan. Jadinya baginda pun tersedar, lalu dia kata, siapa ni, man hadza? Jadi Abu Qatadah kata apa? Abu Qatadah, ya Rasulullah. Tuan-tuan tengok, ini adab sahabat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita macam tu juga kan. Rumah kita tengah drive jauh ni, mata ni tuan-tuan berat ni. Tengok-tengok orang rumah pula tidur. Dia tidur. Kita tolak perlahan-lahan. Tapi kita tak tolak perlahan-lahan, kita tolak kuat-kuat. Bangun. Oh, tidur je. Kan tidur kan, semua tidur nak. Gitu pula kan. Gitu sekali, tuan-tuan. Kalau kita tengok sahabat tu, pasal kita mungkin dengan tu tak. Kalau tak tahan tidurlah kat arena juga kan. Macam saya lah. Saya kalau saya tak tahan, tuan-tuan, saya pergi ke arena, saya tidur. Abang dah tidur sekejap. Tak 15 minit je. Rupanya 3 jam. Itu saya lah, tuan-tuan. Sekarang ni saya tak boleh mandu lagi. Sekarang ni orang rumah anak saya je. Baik. Kemudian, tuan-tuan, kalau kita tengok perihal hadis tu adalah berkaitan dengan baginda tertidur dengan para sahabat waktu subuh. Pasal mendekati pada waktu subuh, kemudian baginda pun berehat dengan sahabat-sahabat. Bila mana baginda sedar, tiba-tiba tengok matahari sudah pun naik. Itu hadis tu berkaitan dengan tu. Ini daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia kata apa? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa hamilun Umamah bint Zainab fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha.
Baginda sallallahu alaihi wasallam masuk. Dia kata apa? Pernah solat sambil mendukung Umamah binti Zainab. Ada? Bila sujud maka baginda meletakkan Umamah di bawah. Bila baginda berdiri, baginda akan mendukungnya kembali. Ada? Hadis riwayat muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Sementara di dalam riwayat Muslim dia kata apa? Pada saat itu wa huwa ya ummun nas, baginda mengimami solat, ada yakni mengimami orang-orang di masjid. Ini kalau disebutkan, yakni kat sini ada pertembungan ataupun perbezaan pendapat. Perbezaan pendapat. Pertama yang kita nak sebutkan adalah, pertama, hadis ni adalah dia sebutkan adalah gerakan seperti menggendong, mengambil bayi tadi boleh dilakukan di dalam solat fardu maupun solat sunat, baik ia sebagai imam ataupun makmum ataupun persorangan, sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Boleh menyentuh dan mendukung anak-anak kecil yang diyakini suci daripada najis. Kerana pasal kita tengok nak dukung tu mesti pastikan tidak ada najis pada bayi tersebut. Kemudian nak gambarkan berkaitan dengan sifat tawaduk baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengoklah mana-mana hadis Anas bin Malik, Abu Hurairah dan sebagainya. Tuan-tuan tengok bagaimana mereka kata apa? Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggikan suara kepada anak-anaknya. Oh tuan-tuan, payah kita nak buat tu benda tu dah. Payah tuan-tuan. Kita tak mampu nak ikut. Adab Islami tuan-tuan tinggi. Itu pasal orang tengok baginda sallallahu alaihi wasallam boleh masuk Islam. Kita tuan-tuan tengok perangai tuan-tuan, tak jadi masuk Islam. Sungguh tuan-tuan. Saya masa tu tengah drive, tengok depan tuan-tuan, ya Allah, seronok orang ni drive kan, pakai songkok kan. Kita boleh nampak pasal kita tinggi, boleh nampak, ya Allah kan, dengan anak-anak dia duduk belakang, kita nampak main gadget semua kan. Kali tengok-tengok, perasan dia buang sampah keluar tingkap, pung dulu. Oh sudah, saya pun tak puas hati, saya tengok kat sebelah, Allah Akbar, Melayu Islam lah. Jadi kat sini kita cakap adab Islami, kat sini tak cantik tuan-tuan. Kita kadang tuan-tuan nak kita parking betul, dia parking belakang kita, parking sebelah bukan main banyak, dia tak masuk parking pun, dia elok duduk belakang kita. Kita kata, bang saya nak keluar ni, kejap lah. Oh tak boleh sabar. Hai, aku yang kena. Oi tuan-tuan, masa tu menyerap kot masa tu. Dah kita geram dah masa tu. Tuan-tuan, kat sini kita tengok adab Islami tak ada. 63 tahun merdeka tapi adab tak ada, akhlak tak maju pun. Tu nak kita kena didik. Tu pasal mana-mana kitab yang kita belajar, perihal adab akhlak itu utama. Tapi saya tengok kat sini taklah. Sini saya tengok muka dah macam malaikat ni tuan-tuan. Biarpun saya tak nampak, tak perasan tuan-tuan. Tengok muka pengurusi lagi lah, sejuk dia tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Kemudian kata apa lagi? Anak kecil. Jadi anak kecil boleh masuk dalam masjid, tak ada masalah. Dah pasal baginda bawa masuk. Dah. Cuma kata apa? Pastikan dia tidak mengganggu orang yang solat. Dah, satu. Dan juga dia itu dalam keadaan suci, dia tidak mengotorkan masjid. Itu yang penting tuan-tuan. Dah. Kalau seandainya anak tu dia tidak boleh lagi untuk untuk mengganggu orang solat, tuan-tuan, terletaklah kat rumah. Takut dia akan ganggu orang solat. Betul tak? Sungguh kita ni tuan-tuan, kan tu pasal saya tengok ini kalau kita daripada kalau pergi dekat negara-negara Arab, dia duduk kan anak dia tu di sebelah dia supaya anak dia tak boleh buat apa-apa. Kita letak ialah kita pasal ambil pada pendapat yang lain kan, yakni duduk satu saf berbaris dengan belakang dengan kanak-kanak kan, saf kanak-kanak. Itu kadang-kadang jadi masalah juga sebenarnya tuan-tuan. Pasal dia dah jumpa kawan, dia main kejar-kejar, main polis entry, one tu jaga, polis mati pencuri jaga, macam tu kan. Yang itu tuan-tuan tengok dia jaga macam mana.
Tengok pencuri nyuruk kat mana. Pencuri nyuruk bawah kain orang. Dia masuk, tak jumpa. Dia duduk bawah kain orang, tuan-tuan, menjerit orang, tuan-tuan. Oi, kan. Tuan-tuan, ada yang satu kisah tu yang tengah solat tu, pok dia jeling. Dia suka kalau tengok orang bila dah habis rukuk, bila orang tu tegak kan kain tu melekat kat celah punggung tu. Dia pun tarik, dia suka tarik tu. Satu kali tu pok dia tengok jeling, tengah solat jeling, dia pok macam tu. Dia tengok pok dia jeling, dia pun masuk kembali. Tak menjerit orang tengah solat. Kena elok lah kat sini. Dah. Maknanya anak dia tidak mengganggu orang solat. Dah standard lah tuan-tuan. Dah. Kemudian dia tidak mengotorkan masjid. Yakni dia menjaga kebersihan masjid pok dia lah. Dah. Kemudian kita tengok pada perbezaan pendapat kalangan ulama. Dah, dia kata apa? Menurut dia antara sebahagian sebahagian imam, antaranya Imam Malik juga, dia kata apa? Meriwayatkan daripada Imam Malik bahawa hal ni terjadi ketika mana salat sunat, kata dia. Nah, yang ni salat sunat pada pendapatnya, dia kata apa? Dalam salat sunat diperbolehkan melakukan pergerakan yang tidak diperbolehkan di dalam solat fardu. Ini pendapatnya. Yang kedua, kata apa? Hal ini hanya berlaku pada salat sunat. Yakni darurat. Menurut mereka darurah ni artinya tidak ada hal yang dapat menjadi solusi, maka dibawa anak tadi di dalam solat. Jadi mana tuan-tuan? Geram tak tuan-tuan? Tuan faham tak? Kita bayang kita boleh bawa anak solat kat tepi tu tidak mengganggu bersolat. Bahkan kalau kita letak kat tepi pun dia tidak membutuhkan saf. Kan? Dah bawa kat situ kan tuan-tuan. Baik, kita nanti kita tengok. Kemudian menurutnya lagi, yang ketiga adalah hadis ini adalah hadis yang mansukh, telah pun dihapuskan. Maka dekat situlah ulama berbidas. Dan dikata apa? Yang pertama yang menyatakan hal ini di dalam salat sunat, maka disebutkan di dalam hadis yang lain, bainama nahnu, dia kata apa dekat situ, nantaziru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi zuhri awil asr. Kata apa? Wa qad da'a Bilalun lis-salah idh haraja alaina Umamah binti Abil As ala unuqih. Dia kata apa? Ketika kami sedang menanti baginda sallallahu alaihi wasallam untuk solat zuhur ataupun asar. Masa tu tak tahu sama ada solat zuhur ataupun asar, tapi solat pada siang hari. Dia kata apa? Sementara Bilal telah pun mengumandangkan azan, yakni menggunakan iqamah. Mestilah iqamah kan. Maka tiba-tiba baginda sallallahu alaihi wasallam pun keluar membawa Umamah binti Abil As. Kemudian dia kata apa? Baginda sallallahu alaihi wasallam meletakkannya di lehernya, unuqi. Makanya kat situ kalau disebutkan dalam hal ini solat zuhur ataupun solat asar, maknanya solat fardu, bukan solat sunat. Yang kedua, kata apa? Hal ini berlaku di dalam keadaan darurah. Kata apa? Pun tidak benar sama sekali katanya. Kerana bila mana difikirkan baginda sallallahu alaihi wasallam, bukankah rumah-rumah isteri baginda sallallahu alaihi wasallam berdekatan? Anak menantu dia ini Fatimah pun ada kat situ kan. Bukankah boleh diberikan kepada mereka untuk menjaganya sebentar? Boleh tak? Tak ada masalah pun. Bahkan di situ banyak saudara-saudara kepada Umamah, boleh diberikan. Maka dekat situ kata apa? Tidaklah, itu bukannya difikirkan darurah. Baik, yang ketiganya adalah berkaitan dengan mansukh, yakni dihapuskan. Maka pendapat mereka, setiap hukuman yang baku, yang telah dipakukan, maka dia tidak boleh dimasukkan selagi mana tidak ada dalil yang menyatakan dianya itu mansukh. Maka di situ dikatakan boleh, yakni perkara tersebut boleh dibawa masuk di dalam solat, yakni budak-budak boleh. Yakni orang rumah kita nak solat, tuan-tuan nak mana orang solat,
kemudian dia nak solat, dia bawa anak dia, tidaklah jadi timbul masalah. Ada ustaz, payahlah ustaz, siapa nak jaga dia? Tak, bawa dalam solat. Mudah kan? Tuan-tuan, tak adalah timbul lagi berkaitan dengan, biarpun dia itu, kalau kita tengok pergerakan, yakni ulama menetapkan ada 4 pergerakan. Yakni pertama, gerakan yang membatalkan solat, iaitu gerakan yang banyak yang terjadi secara terus menerus, berturut-turut, maka itu akan boleh membatalkan solat. Yang kedua adalah gerakan yang makruh tapi tidaklah membatalkan solat. Contoh apa dia? Contoh ketika mana solat, habis butang baju tu digabung, kan? Dia tidak batalkan solat tapi dia makruh. Yang ketiga, gerakan yang mubah, yang dibolehkan. Ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam solat, yakni membukakan pintu Aisyah radhiyallahu anha di dalam solat, kan baginda solat. Masa gerakan yang mubah, masa tu tak boleh nampak apa, maka dibolehkan. Yang keempat, gerakan yang disyariatkan, iaitu gerakan di dalam solat. Itu kalau kita tengok di antaranya. Maka gerakan nak dia bagi tahu dekat situ, gerakan anak tadi, kita dukung dia, rukuk dia, bila mana sujud kita ambil balik anak tadi, gerakan itu dibolehkan dan dia tidak membatalkan salat. Boleh faham tak? Saya tak nampak tuan-tuan nak tertangguh lah. Hadis yang seterusnya adalah daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini akhir dah, tutup lepas ni. Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata apa? Uqtulul aswadaini fi shalah al-hayata wal aqrab. Ada akhrajahul arba'atu wa sahahu Ibnu Hibban. Kata apa daripada Abu Hurairah, tuan-tuan? Nanti kita akan tengok pada pertemuan akan datang kata dengannya, yakni kata baginda sallallahu alaihi wasallam, bunuhlah 2 binatang yang hitam di dalam solat. Ada, iaitu apa dia? Ular dan kalajengking, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat 4 imam hadis. Hadis ni daripada Ibnu Hibban, menilai hadis ini adalah hadis yang sahih. Baik, tuan-tuan, apa yang dimaksudkan di dalam hal ini? Tuan-tuan, disyariatkan membunuh semua binatang yang dapat mematikan, jadi membunuh kita. Baik sedang solat ataupun di luar solat. Dalam solat pun, maknanya gini tuan-tuan, nak habis dah, kan kita sedang solat, Allahu Akbar, nampak ular, nampak kalajengking masa tu tuan-tuan. Kalau kamu mampu bunuh dia dalam solat tadi, maka tak payah keluar solat, nak beritahu yang tu. Maka gerakan tu, yakni kita pukul dia sampai mati tu, maknanya dibolehkan, tapi bukan dalam gerakan yang banyak, kan? Kalau dan kalau kita kadang kita geram, kan, tak bunuh, mati kau nak, dah habis dah, batal dah. Dia sebutnya mati kau nak pula. Tak cukup lah, tak? Makanya gerakan itu tidak membatalkan solat pun. Maka dalam solat tadi, nak beritahu yang tu tak payah keluar solat lah. Tetapi kalau seandainya tak boleh, keluarlah, barulah kita keluar solat. Maka kat situ dia beritahu binatang yang berbisa, bukanlah kerana hitamnya, tuan-tuan, bukan warna dia. Ustaz cakap itu ni ular hitam dengan kalajengking tu hitam, keluar pula yang merah tapi berbisa boleh matikan. Oh, jadi tak boleh bunuh. InsyaAllah kamu akan dibunuh. Maknanya binatang yang berbisa yang boleh mematikan, yang itu kita boleh bunuh, biarpun di dalam solat. Kat situ disebutkan, sedangkan dalam solat pun, ya, kita boleh bunuh binatang yang boleh mengganggu khusyuk dalam solat kita dan sebagainya. Itu pun boleh bunuh, apatah lagi di luar solat. Itu kalau kita tahu. Habislah berkaitan dengan bab syurutis solat, bab pada syarat-syarat solat. Dan bulan depan kita akan buat ujian pada tuan-tuan. Jadi sediakan kertas dan juga pen, pasal kita akan tengok markah nanti yang akan didiri oleh nazir masjid gitu, insya-Allah. Siapa yang lulus boleh balik, tak lulus duduk dalam masjid.
Tak adalah tuan-tuan. Saja je cakap macam tu, lepas takut-takut bulan depan tak ada orang dah. Allah Ta'ala. Ada soalan ke? Tak ada, alhamdulillah. Tuan-tuan dah, jadinya kita tutup dah pada hadis ni, insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita masuk dalam bab kepada khusyuk di dalam solat, insya-Allah. Tuan-tuan, Allah Ta'ala alam. Yang baik, yang benar itu datang daripada Allah dan Rasul. Yang lemah itu datang daripada diri saya. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih kerana perhatian. InsyaAllah berjumpa kita dalam lain-lain undangan. Wallahu ta'ala alam. Cumanya saya nak bagi akhir kalam ni, saya selaku timbalan pengerusi surau di tempat saya, Surau As-Siddiqin Bandar Tasik Puteri, sedang dalam, bukan perangkaan tetapi dalam kami akan membesarkan ruang solat. Besarkan ruang solat daripada 800 boleh muat, kita knock up sampai 1,600 orang, tuan-tuan. Jadinya kali ganda lah tu, besar lah tu surau tu. Jadinya tuan-tuan, kami buka kepada orang-orang yang berkelebihan. Tuan-tuan, kami buka wakaf, tuan-tuan. Pasal tuan-tuan, orang ni yang berwakaf ni, insya-Allah tuan-tuan, ini adalah pelaburan yang tidak ada kerugian, insya-Allah. Pasal masjid ataupun surau Jumaat kami ni memang penuh dengan aktiviti, penuh kuliah. Macam sini juga kuliah, semua ada kuliah. Bahkan ada satu masa tu kami boleh lakukan sehingga 40 lebih kuliah satu bulan. Jadi dia imarah, tuan-tuan, memang imarah. Jadinya cuma PKP ni dia slow sikit lah. Dan tuan-tuan, insya-Allah apa yang tuan-tuan sumbangkan itu di dalam pembangunan surau kami ini, tuan-tuan, insya-Allah akan ada sedekahun jariyah, yakni sedekah yang berlari berterusan, maksudnya berterusan hingga lahir kiamat. Selagi mana bangunan itu didirikan, masih lagi ada, insya-Allah tuan-tuan. Dan perangkaan kami awal pada tahun depan kami nak usik semua dah, tuan-tuan. Pasal kami pun dapat kelulusan dah sebenarnya, insya-Allah. Dan kami nak cepat dalam 2 juta. Jadi sekarang ni dah dapat 900 lebih ribu. Cuma kami nak lagi 1 juta. Kok pagi ni boleh dapat 1 juta, senang kerja, tuan-tuan. Senang, tuan-tuan. Ustaz, 1 juta dah lah. Alhamdulillah. Tak payah saya pening-pening kepala dah. Jadinya tuan-tuan boleh jumpa dengan saya, selepas habis ni, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Dan jangan lupa dekat belakang tak ada bawa apa-apa pun, tuan je. Jumpa saya kat belakang sana bersama dengan kerepet pisang, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Yang baik, yang benar datang daripada Allah dan Rasul. Yang lemah itu datang daripada diri saya. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih kerana perhatian. InsyaAllah berjumpa kita dalam lain-lain undangan. Wallahu ta'ala alam. Aku lakukan hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.